ialah berhubung kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO, yang mengatakan bahawa kita sudah ada plan B. Kita sudah ada plan B sekiranya pindaan perlembagaan UMNO tidak diluluskan. Jadi saudara, saya secara peribadi saya nak beritahu bahawa saya begitu yakin pindaan perlembagaan UMNO kali ini akan diluluskan. Kerana hari ini rata-rata ahli di bawah sana sudah pun mengetahui bahawa ROS tidak ada kuasa untuk meluluskan atau menolak pindaan perlembagaan UMNO. ROS hanya akan proses, dan setelah diproses dihantar kepada penasihat undang-undang UMNO, penasihat undang-undang Kementerian Dalam Negeri. Kita pun tahu penasihat undang-undang Kementerian Dalam Negeri tidak akan membuat keputusan setelah diproses akan dibawa kepada Menteri Dalam Negeri. Kita pun tahu Menteri Dalam Negeri juga tidak akan mengambil risiko untuk menolak pindaan perlembagaan UMNO, dan beliau juga akan menyerahkan kepada Perdana Menteri untuk membuat keputusan. Dan hari ini satu Malaysia alhamdulillah sudah tahu bahawa satu manusia saja yang boleh membuat keputusan menolak pindaan perlembagaan UMNO, tidak lain tidak bukan ialah Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri sudah pun meminta supaya ROS membuat keputusan sebelum 16 hari bulan Julai. Jadi dalam arti kata lain, Perdana Menteri dia pasti akan membuat keputusan yang betul. Dan keputusan yang betul untuk dibuat oleh Perdana Menteri ialah dengan meluluskan pindaan perlembagaan. Kerana sekiranya pindaan perlembagaan ini setelah kita mengikut semua permintaan ROS, peringkat awal kita buat pindaan melalui proses Pimpinan Agung UMNO, kita bentangkan usul saja. Mereka kata perlu buat mesyuarat agung khas, kita dah penuhi mesyuarat agung khas. Saudara, setelah kita buat semua benda, kalau misalnya tidak diluluskan juga, maka ini sebenarnya merupakan keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri yang merupakan naib Presiden UMNO yang hadir dalam mesyuarat Top 5 yang telah bersetuju untuk pindaan perlembagaan ini dilakukan, yang menghadiri juga mesyuarat Biro Politik, menghadiri juga mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, menghadiri juga Perhimpunan Agung UMNO 2021, menghadiri juga Perhimpunan Agung Khas 2022, dan juga menghadiri Konvensyen Barisan Nasional sempena ulang tahun BN ke-48. Jadi tuan-tuan, yakinlah, saya yakin Perdana Menteri akhirnya dalam keadaan ahli atau umbi tahu, hanya beliau mempunyai kuasa untuk meluluskan pindaan perlembagaan UMNO. Saya yakin beliau akan meluluskannya. Jadi jangan bimbang. Jangan bimbang. Jadi plan B ni pun mungkin tidak perlu berlaku. Apa plan B ni? Plan B ni tanya dengan Datuk Seri Ahmad Maslan lah. Beliau lebih mengetahui. Sebab beliau ialah Setiausaha Agung. Kalau tanya dengan saya, kalau saya lah, apa plan saya buat? Kalau saya simple saja. Kalau Perdana Menteri tak meluluskan pindaan perlembagaan parti dia sendiri, ini bukan manusia yang kita patut kekalkan sebagai Perdana Menteri. Ini juga bukan manusia yang patut kita kekalkan sebagai calon pilihan raya. Dan ini juga bukan manusia yang patut kita kekalkan sebagai ahli parti. Kerana bila dia ada kuasa paling tinggi dalam negara, dia tidak boleh membuat keputusan bagi menjaga kepentingan parti dia sendiri. Jadi tuan-tuan, kalau tanya dengan saya, apakah kemungkinan plan B-nya? Plan B saya punya pandangan mudah. Plan B-nya sepatutnya kita hadapkan, pertama sekali, kita hadapkan Datuk Seri Ismail Sabri di atas kesalahan yang nyata yang dia telah buat, berhubung apa yang beliau sembunyikan daripada
dimaklumkan kepada Majlis Kerja Tertinggi UMNO, iaitu hari ini sudah ada kes yang terang lagi bersuluh. Beliau mengadakan perjanjian dengan musuh politik UMNO, iaitu Tan Sri Mahyudin Yassin, ditandatangani, disaksikan oleh Tan Sri Anwar Musa. Jadi itu je dah cukup dah untuk kita ambil tindakan, kerana beliau tidak bercakap benar. Saya masih ingat lagi bila Anwar Musa mengeluarkan surat pemecatan saya sebagai ahli UMNO, yang sekaligus menggugurkan saya sebagai Majlis Kerja Tertinggi UMNO, hanya kerana saya dituduh tidak berkata benar, kerana mereka nak bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Padahal benda tu benar berlaku. Kalau benda yang saya tak cakap pun dia boleh pecat saya menggunakan alasan saya tak berkata benar, apatah lagi hari ini telah jelas benar mereka telah tidak berkata benar kepada Majlis Kerja Tertinggi dengan mengatakan tidak ada perjanjian di antara beliau dan juga Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Pertama, kita boleh pecat beliau sebagai ahli parti. Dia akan jadi Perdana Menteri pertama yang tidak ada parti. Saya rasa tak perlulah sampai ke tahap begitu. Yang kedua, saudara, parti juga boleh hadapkan ke muka pengadilan pegawai ROS yang terlibat dalam mengikut keputusan ataupun kehendak Perdana Menteri. Contohnya, Perdana Menteri kata jangan luluskan. Contohlah, saya cakap contoh, tuan-tuan. Maka kita boleh hadapkan pegawai ROS yang meminta kita memenuhi semua syarat-syarat. Selepas semua syarat-syarat kita dah diluluskan, saudara, akhirnya tidak diluluskan oleh ROS atas arahan Perdana Menteri. Maka kita boleh hadapkan pegawai ini ke muka pengadilan dan beliau akan diadili di mahkamah. Kita boleh sapina dia. Saya yakin pegawai ROS pun tak nak benda ni berlaku. Saya yakin Menteri Dalam Negeri pun tak nak benda ni berlaku. Penasihat Kementerian Dalam Negeri pun tak nak benda ni berlaku. Dan kita boleh juga sapina Perdana Menteri. Kita boleh juga sapina Perdana Menteri. Duduk di kandang saksi, angkat sumpah, bahawa beliau akan berkata benar dengan sesuci hati. Tidak ada yang benar melainkan yang benar belaka. Tuan-tuan, kalau dia orang nak melalui benda ni semua, welcome. Tak ada masalah, tuan-tuan. Tak ada masalah. Kalau dia nak haramkan UMNO sekalipun, tak apa, tuan-tuan. Tak ada masalah. Saya yakin jutaan rakyat Malaysia akan simpati dengan UMNO yang diharamkan oleh Perdana Menteri yang datang daripada UMNO sendiri. Saya tak fikirlah Perdana Menteri tergamak nak buat benda tu sampai ke tahap macam tu. Saya tak fikirlah. Tapi kalau tengok keterdesakan bagaimana bekas bos dia, Datuk Seri Najib, berhadapan dengan kes mahkamah, nak bagi bukti baru pun susah. Presiden sekarang pun walaupun dia terima dana politik, KJ pun terima, Syamuddin pun terima, Muhyiddin pun terima, ramai lagi terima, tapi presiden je yang kena. Dana politik dikatakan rasuah, orang lain terima dikatakan dana politik. Jadi tak ada apa yang mustahil, tuan-tuan. Tak ada apa yang mustahil. Bila orang dah terdesak sangat nak berpegang pada kuasa, macam-macam boleh berlaku. Tapi kita harap di sebalik bisikan syaitan-syaitan yang mengelilingi beliau, kita doakan semoga Allah Ta'ala beri hidayah kepada Datuk Seri Ismail Sabri untuk kembali ke pangkuan UMNO dan menjaga kepentingan UMNO, insya-Allah. Saya yakin, tuan-tuan. Saya yakin. Jadi apa itu plan B? Tuan-tuan boleh tanyalah dengan Datuk Seri Ahmad Maslan. Dia lebih tahu. Tapi kalau plan B takkan nak cerita kat orang, tuan-tuan. Betul tak? Kita tengok je dulu. Parti kita ada kepimpinan yang bijaksana, ada penasihat undang-undang, ada apa dipanggil mereka-mereka yang berpengalaman dalam berhadapan dengan segala bentuk pancaroba ni. Jangan lupa
bahawa Presiden UMNO adalah merupakan bekas Menteri Dalam Negeri. Jadi beliau lebih tahu kenapa diwujudkan Akta Pertubuhan 1968. Tujuan dia apa? Untuk mengekang kegiatan komunis, bagi memastikan kegiatan komunis ini diharamkan, dengan meminta semua persatuan ahli pertubuhan politik berdaftar, hanya untuk mengekang komunis. Itu salah satu tujuan, bukan untuk mengekang kemarahan UMNO. Bukan untuk memastikan bahawa pihak tertentu, kumpulan tertentu yang pro Muhyiddin dapat menguasai UMNO dan dapat menukar pemikiran ahli-ahli UMNO untuk menerima balik kerjasama dengan Bersatu dan dengan PAS. Bukan itu tujuan dia.